Ramai orang tanya saya tentang effective communication, ataupun ada beberapa company, corporate company yang minta kami bantu syarikat ataupun organisasi mereka membahaskan ataupun berkongsi tentang effective communication. Soalan dia adalah apa sebenarnya maksud effective communication ni, dan bagaimana nak make sure komunikasi kita efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana menonton konten kali ini, dan kepada rakan-rakan yang belum subscribe, anda dijemput untuk klik subscribe dan klik notification bell untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video terbaru di YouTube channel Rizal Rashid. Dan kali ini saya ingin membahaskan ataupun saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian tentang effective communication. So, tuan-tuan, berapa ramai antara kita yang pernah dengar ataupun selalu type di Google effective communication. In fact, kami sendiri pun ramai antara corporate sector, government sector minta kami bahaskan ataupun kongsikan di dalam mereka punya organisasi, ataupun saya berkongsi tentang topik effective communication kan. Soalan dia adalah, apa sebenarnya effective communication ni? Okey, tuan-tuan dan puan, nak senang faham, effective communication ni adalah komunikasi berkesan. Itu direct translationnya. Dan nak senang faham, ianya adalah satu komunikasi di mana memberikan kesan kepada si pendengar. Contoh kan, kita bercakap dengan staff kita, bila kita bercakap nak menasihati, nasihat itu memberikan kesan kepada dia. Kita nak menyampaikan sesuatu kepada staff kita nak menyampaikan sesuatu kepada pelanggan kita nak menyampaikan sesuatu kepada kita punya audien kita, dia memberikan kesan kepada orang yang mendengar tu. Tak kisahlah kesannya kesan tindakan segera ke, kesannya mengubah mindset ke, kesannya mereka belajar sesuatu ke. Tapi poin saya adalah, bila kita bercakap, dia meninggalkan kesan. Right. Dan tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang kesan ni, kesan ini takkan berlaku sekiranya orang yang kita bercakap itu tidak faham. Right. So, keyword dia adalah nak memberikan kesan, dia perlu faham, ataupun orang yang kita bercakap itu perlu faham dulu. Berapa ramai antara kita yang mempunyai situasi di mana kita cakap banyak kali, kenapa yang tidak memberikan kesan? Sama je, kita minta dia datang awal, sama je dia datang pukul 9 juga, dia datang lambat juga. Seolah-olah dia tidak memberikan kesan kepada seseorang itu. Cuma kita perlu garis bawahi di sini adalah, kesan itu akan datang sekiranya orang itu faham. Dan faham ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu perkara yang agak teknikal. Tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang faham ni kan, faham ni adalah satu perkara yang subjektif. Saya mungkin memahami satu isu ni dengan cara yang berbeza. A memahami situasi yang sama dengan cara yang berbeza. Sebab apa? Sebabnya, satu, education level berbeza. Yang kedua, upbringing berbeza. Yang ketiga, mungkin sudut pandang kita dan juga attitude kita berbeza. Jadi, untuk memudahkan pemahaman seseorang, dia perlu diberikan contoh dengan cara yang mereka faham. Sekali lagi saya ulang, untuk memahamkan seseorang, sebab kita tahu faham ni impact dia kesan. So, kalau dia tak faham, dia takkan memberikan kesan. Justru, macam mana nak memberi faham orang ni? Memberi faham orang ni adalah dengan cara memberikan mereka contoh yang mereka boleh digest ataupun yang mereka tahu. Contoh mudah kan? Saya nak beri contoh tentang bekerja. Awak kena bekerja sungguh-sungguh, alright? Dan awak kena make sure kerja-kerja awak ni berkualiti. Tuan-tuan dan puan, kalau orang tak faham maksud kualiti, komunikasi kita itu seolah-olah dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ataupun dia adalah satu komunikasi yang just an information. Okay, quality, bla bla bla, capai KPI and so forth. Okay, jadi kita kena memberi mereka faham dengan cara memberikan contoh. Contohlah, kita sedang menasihati seseorang, nama dia Azri lah, minta maaf lah, orang yang menonton nama Azri. Okey Azri, saya nak bagi tahu Azri, selepas ini saya nak awak buat kerja mesti mengikut KPI ataupun mesti dengan kualiti yang bagus. Apa maksud kualiti bagus? Kualiti bagus ni spesifikasinya adalah mesti you buat A, B, C dan D contohnya. So anda dah tetapkanlah kualiti A, B, C dan D. So kalau Azri tak buat ataupun tidak mencapai kualiti
kalau tidak ada A, B, C dan D ni, maksudnya Azri punya cara kerja belum mencapai tahap apa yang saya expect. Contoh, Azri kan, kita sembahyang kan, kita solat ada 13 rukun solat, betul? Contoh, rukun solat ni yang pertama adalah niat. So saya nak tanya Azri menunaikan solat Isyak lah, solat Isyak 4 rakaat. Tapi Azri skip niat ni, ataupun Azri skip niat dan juga bacaan Fatihah. Agak-agak sah tak Azri punya solat? Tak sah kan? So sama juga dengan kerja, bila Azri tidak buat 5 rukun ini, maksudnya 5 checklist ini, cara kerja Azri sebenarnya belum mencapai minimum kualiti yang saya nak. Justru selepas ni saya nak Azri buat kerja bersungguh-sungguh, dan cara kerja Azri berkualiti sama seperti kita solat. Dan solat ini kita kena tunaikan 13 rukun solat, dan sekiranya kita skip solat itu tak sah. Apa maksud tak sah? Tak sah ni maksudnya kita tidak mencapai minimum requirement. Alright? So, anda dapat sesuatu tak? So, tuan-tuan dan puan, again, cara untuk kita nak memahamkan seseorang adalah dengan cara kita memberikan mereka contoh. Dan contoh ini perlu diberikan dengan cara mereka ataupun di level mereka. Justru, kalau nak membuatkan komunikasi kita berkesan, kita nak make sure orang itu faham dan dengan apa yang kita sampaikan, dan insya-Allah bila mereka faham, dan insya-Allah dia akan memberikan kesan kepada mereka. Semoga konten kali ini memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.